Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Okey, bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dengan buku tulis. Okey, selamat berpuasa kepada semua anak-anak murid cikgu. Okey, ada minum tak pagi tadi? Masa sahur ada minum ke tidak? Okey, kenapa cikgu tanya? Ada minum ke tidak? Okey, soal tajuk kita hari ini ialah berkaitan dengan minum air untuk cergas dan cerdas. Apa bezanya cergas dengan cerdas lain daripada ejaan yang berbeza? Apa bezanya? Okey, cergas ialah merujuk kepada fizikal ataupun badan kita. Okey, badan yang cergas, badan yang fizikal yang cergas. Okey, manakala cerdas pula merujuk pada otak dan pemikiran. Okey, cerdas, otak dan pemikiran. Kalau cergas, fizikal dan badan kita. Okey, untuk hari ini kita akan menyentuh kemahiran menulis. Okay, menulis apa? Yang ni kita pernah belajar minggu lepas, iaitu berkaitan dengan cara untuk menulis jawapan soalan pemahaman. Okey, kita tengok dekat sini dahulu sebelum kita baca petikan, kita jawab soalan dengan tepat. Ini contoh yang macam soalan menjawab soalan pemahaman seperti mana yang cikgu ajar minggu lepas. Cuma cikgu rasa macam kurang puas hati dengan beberapa jawapan yang diberi. Sedangkan cikgu dah ajar jawapan yang diberi mestilah lengkap jawapannya. Ada yang jawab macam ni saja. Contohnya soalan yang pertama. Mengapakah kita digalakkan untuk minum air kosong? Letak jawapan saja komponen utama. Walaupun jawapan ni betul, cikgu tidak boleh bagi markah penuh tu. Kalau contohnya jawab soalan ni 3 markah, cikgu hanya boleh bagi 1 markah saja untuk jawapannya macam ni. Itu pun kalau ejaan betul, tanda baca betul, baru dapat ada markah. Kalau tak, memang dapat kosong sahaja markah kat sini. Okey. Sama juga dengan soalan yang kedua. Bagaimanakah faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum, cuaca dan tahap fizikal? Okey, ini pun kalau 3 markah, cikgu akan bagi 1 markah saja. Kalau jawapan ni betul lah. Okey, kalau jawapan ni betul, 1 markah saja untuk yang ni. Awak nak dapat 3 markah ke nak dapat 1 markah? Jadi, kalau nak dapat 3 markah, kena jawab dengan lengkap. Ini pun kalau jawapan macam ni, walaupun jawapan betul, cikgu hanya dapat bagi 1 markah saja dekat sini. Ini pun sama. Okey, jawapan betul cuma tak lengkap jawapannya. Macam mana nak lengkapkan jawapan pemahaman ni? Okey, kita tengok soalan yang pertama dulu. Okey, macam mana nak jawab soalan pertama? Okey, contoh kata soalan pertama. Mengapakah kita digalakkan untuk minum air kosong? Kita kena ulang dekat sini balik. Ulang dekat bahagian soalan ni supaya dia akan menjadi lengkap jawapan dekat bahagian bawah ni. Kita digalakkan untuk minum air kosong kerana air ialah komponen utama dalam badan manusia. Itu jawapan yang lengkap dia letak kat sini. Okey. Kena ulang balik dekat sini. Okey, kita tengok dulu pada petikan. Okey, kita tengok dekat petikan ni. Okey, betapa pentingnya kalau kita minum air yang secukupnya. Okey, tajuk dia. Minumlah air untuk cergas dan cerdas. Air ialah komponen utama di dalam badan manusia. Kita digalakkan untuk minum air kosong. Jumlah air yang diminum bergantung pada keadaan cuaca dan tahap fizikal seseorang. Kanak-kanak dan remaja yang berusia antara 4 hingga 18 tahun digalakkan untuk minum 6 hingga 8 gelas air sehari. Kita perlu minum air dengan kerapnya walaupun tidak berasa dahaga. Kanak-kanak yang kekurangan air akan lesu dan mengantuk. Keadaan ini akan mengganggu tumpuan mereka di dalam kelas.
Oleh itu, minumlah air secukupnya supaya badan cergas dan otak cerdas. Okey, jawapan ada dekat sini berdasarkan pada soalan ini. Soalan cikgu dah keluarkan kat sini tadi. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Mengapakah kita digalakkan untuk minum air? Kenapa kita digalakkan untuk minum air? Okey, kita tengok cikgu dah letak bagi jawapan. Cikgu dah bagi jawapan kat sini sebenarnya. Okey, kenapa? Okey, cikgu highlight kat sini. Okey, macam mana nak bagi jawapan yang lengkap seperti mana yang cikgu ajar tadi? Okey, kena ulang balik dekat bahagian soalan dia. Kita digalakkan, okey, ni kena huruf besar kalau masa jawapan nanti. Kita digalakkan untuk minum air kosong kerana air ialah komponen utama di dalam badan manusia. Okey, itu juga dengan soalan yang kedua. Bagaimanakah faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum? Okey, keadaan cuaca dan fizikal. Cikgu cuba highlight kat sini. Fizikal seseorang. Jadi, jawapan kita kena mula dari mana? Bagaimanakah faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum? Faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum bergantung pada keadaan cuaca dan tahap fizikal seseorang. Okey, barulah jawapan awak lengkap. Kalau 3 markah, memang cikgu akan bagi 3 markah untuk awak. Okey, untuk soalan yang ketiga. Mengapakah kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga? Kena jawab kat sini juga. Kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga kerana kekurangan air akan membuatkan badan kita lesu dan mengantuk. Okey. Soalan yang keempat. Bagaimanakah cara meningkatkan tumpuan murid ketika di dalam kelas? Jawapan ada dah dekat sini. Apa cara dia untuk meningkatkan tumpuan pelajar dalam kelas? Kalau pelajar yang selalu mengantuk dalam kelas, sepatutnya dia sebenarnya tak cukup air sebenarnya. Okey. Cara meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam kelas ialah dengan minum air secukupnya. Okey. Itu cara untuk menjawab soalan dengan lengkap. Jadi untuk ni ialah latihan awak untuk menjawab soalan pemahaman tadi dalam buku aktiviti muka surat 60 dan muka surat 61. 60 ialah petikan dia, muka surat 61 ialah soalan dia. Okey, untuk soalan yang macam ni, cikgu biasa galakkan pelajar untuk baca soalan dia terlebih dahulu sebelum baca petikan yang diberi. Baca soalan dulu supaya nanti ada gambaran secara tidak langsung, ada gambaran berkaitan dengan petikan yang akan awak baca. Okey, kita baca soalan dahulu. Yang pertama, di manakah Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaiseng? Kedua, apakah yang akan berlaku sekiranya Kaiseng tidak bersarapan? Ketiga, mengapakah Cikgu Hanita prihatin akan Kaiseng? Keempat, apakah yang akan berlaku kepada Kaiseng sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat terhadap dirinya? Yang kelima, bagaimanakah Kaiseng menghargai nasihat Cikgu Hanita? Okey, kat sini ada dah gambaran. Petikan ni berkaitan dengan Cikgu Hanita dan Kaiseng. Mereka bercakap secara keseluruhan ni ialah berkaitan dengan apa pentingnya sarapan tersebut. Okey, kita baca yang petikan ni. Okey, kepentingan sarapan. Kaiseng sering mengantuk di dalam kelas.
Apabila disoal oleh Cikgu Hanita, rupa-rupanya Kaiseng tidak bersarapan sebelum ke sekolah. Mengapakah kamu tidak bersarapan sebelum datang ke sekolah? Tanya Cikgu Hanita kepada Kaiseng. Saya tidak berselera untuk makan pada waktu pagi, Cikgu, jawab Kaiseng. Oh, kamu tidak boleh begitu. Perut kamu akan kosong jika kamu tidak bersarapan. Sarapan itu penting untuk tenaga bagi badan kamu. Kamu memerlukan tenaga untuk menumpukan perhatian di dalam kelas. Cikgu Harina menasihati Kaiseng. Kaiseng mengangguk tanda bersetuju dengan kata-kata Cikgu Hanita. Baiklah, Cikgu, saya akan bersarapan sebelum datang ke sekolah. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama, Kaiseng. Semenjak hari itu, Kaiseng memastikan dia bersarapan sebelum ke sekolah. Hasilnya, Kaiseng semakin maju dalam pelajarannya. Okey. Maksudnya, Kaiseng ni kerap berasa mengantuk bila dalam kelas. Okey. Jadi, dinasihatkan oleh Cikgu Halina supaya dia sebelum pergi ke sekolah, dia kena sarapan terlebih dahulu. Okey, kita tengok pada soalan tadi. Di manakah Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaiseng? Di mana? Ada tak jawapan dalam ni? Dia dalam kelas. So, dia dapati Kaiseng tadi mengantuk dalam kelas. Maksudnya mereka berada di dalam kelas. Jadi, boleh tak letak jawapan kelas terus dekat sini? Tak boleh. Okey, kalau contohnya macam cikgu cakap tadi, kalau ini 3 markah setiap satu, kalau awak letak kelas saja, cikgu bagi 1 markah saja untuk soalan yang macam ni. Okey. Belum menguasai lah maksudnya kalau awak letak jawapan kelas sahaja. Okey, letaklah jawapan macam mana? Cikgu Harlina berbual-bual dengan Kaiseng di dalam kelas. Letak jawapan penuh kat sini. Cikgu Harlina berbual-bual dengan Kaiseng di dalam kelas. Okey, seterusnya tengok kat sini. Soalan yang kedua. Apakah yang akan berlaku sekiranya Kaiseng tidak bersarapan? Apa berlaku kepada Kaiseng kalau tak sarapan? Kaiseng apa dia? Mengantuk kan? Jadi jawapan dia kat sini. Okey, mengantuk. Jadi sekiranya Kaiseng tidak bersarapan, okey, tulis ini dalam jawapan awak. Sekiranya Kaiseng tidak bersarapan, dia akan mengantuk di dalam kelas. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Mengapakah Cikgu Hanita prihatin akan Kaiseng? Okey, boleh tak letak jawapan murid je kat sini? Okey, cikgu tak terima jawapan tersebut. Okey, so itu bukan jawapan yang lengkap. Cikgu nak jawapan yang lengkap. Jadi, awak boleh tulis Cikgu Hanita prihatin akan Kaiseng kerana Kaiseng ialah anak muridnya. Okey, soalan yang keempat. Apakah yang akan berlaku kepada Kaiseng sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat terhadap dirinya? Apakah penting? Apa yang akan berlaku rasanya? Ini ialah soalan kebat. Okey, apa akan berlaku? Kaiseng. Okey, macam mana nak jawab? Soalan 4 dengan soalan 5. Okey, tengok dekat mana nak kena mula dekat sini. Jawapan cikgu dah letak kat sini. Tidak tahu kepentingan sarapan. Maksudnya kalau Cikgu Hanina tidak mengambil berat terhadap Kaiseng, dia akan tidak tahu kepentingan sarapan. Okey, buat dalam bentuk ayat dekat sini. Okey, soalan yang kelima. Bagaimanakah Kaiseng menghargai nasihat Cikgu Halina? Yang mana dia nak menghargai? Dia nampak menghargai di mana dia sentiasa bersarapan sebelum ke sekolah. Okey, bina ayat dekat sini berdasarkan kepada soalan di sini. Nak mula dekat mana? Okey, soalan 2 dengan soalan 4 dan soalan 5. Awak cari sendiri.
Soalan 1, 2, 3 cikgu dah bagi jawapan. Jadi soalan 4, 5 kena buat sendiri dengan jawapan yang lengkap. Kali ni tak nak letak jawapan pendek je kat sini. Bagi 1, 2, 3, 2 ayat, 2 perkataan je kat sini. Okay. Kena jawapan yang lengkap. Semua. Assalamualaikum.